أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ والهم الملائكة من قرك وافتح لنا وحدك وعلى الناس رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ سمتنا نفعنا في دارنا sekian. الباب الرابع عشر في حث ولاة الأمور على الرفق برعاياهم والشفقة عليهم والتحذير من ظلمهم وفضل الوالي العادل. Bermula bab yang ke-14 pada menyungguh-nyungguh akan segala mereka yang memerintahkan segala pekerjaan manusia. Menyungguh akan segala mereka yang merintah segala pekerjaan manusia. Orang yang merintahkan pekerjaan manusia. Dengan secara umum ke, dengan secara khusus ke, menyungguh tu atas berlemah lembut dengan rakyat mereka itu. Rakyat di sini ialah orang yang di bawah retahannya. Dan kelebihan atas dan ke-19 atas mereka itu. Atas mereka itu, atas segala rakyat mereka itu. Dan pada menakutkan daripada menzalimkan mereka itu, rakyat. Dan pada menyatakan kelebihan orang yang memerintah yang adil. Dan juga nak menyatakan kelebihan orang yang memerintah dengan secara adil. Pertama kali mulai dengan ayat dulu. Belum pada musannif nak datangkan dengan beberapa hadis di dalam bab ini. Datang dulu musannif datang dengan firman Allah Ta'ala, katanya waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina. Waqfid janahaka liman taba'aka minal mu'minina. Artinya rendah olehmu akan lambungmu. Rendahkan olehmu, ini tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dituju kepada Nabi Muhammad dan maka sama jugalah dengan Nabi itu umat-umatnya. Makna disuruhkan Nabi dan segala umat Nabi. Rendahkan olehmu akan lambungmu. Dikehendaki dengan rendahkan lambung, maknanya berlemah lembut. Maksudnya berlemah lembut. Rendahkan olehmu akan lambungmu bagi mereka yang mengikut akan dikau. Akan Muhammad. Akan Nabi Muhammad. Mereka yang mengikut akan dikau. Maknanya umat-umat engkau. Di sini Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad dan juga segala umatnya berlemah lembut dengan orang yang di bawahnya.
dengan mereka yang pengikutnya. Maknanya dengan orang yang di bawah retahan dia dah. Siapa dia yang mengikut tu daripada mukminin. Orang-orang mukmin yang mengikut Nabi Muhammad, disuruhkan Nabi Muhammad tu berlemah lembut terhadap mereka. Dan firman-Nya, firman Allah Taala, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ni selalu kita dengar pada khutbah Jumaat. Artinya bahawasa Allah menyuruh dengan adil. Bahawasa Allah menyuruh dengan adil. Suruh dengan buatkan dengan adil, menyuruhkan kita umat, menyuruhkan kita dengan bersifat dengan sifat adil, dengan adil dengan bersifat dengan sifat adil. Dikehendaki dengan adil di sini ialah dikehendaki dengan adil di sini, setengah kata dikehendaki dengan adil tu makna tauhid kepada Allah. Setengah katanya dikehendaki dengan adilnya ialah al-insaf, menginsafkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala menyuruh dengan adil, maknanya Allah Ta'ala menyuruhkan dengan tauhid kepada Allah. Mengikut satu setengah ulama tafsir begitu. Setengah kata ya'muru bil adli, suruh dengan adil, yakni dengan bersifat dengan sifat insaf, bertimbang rasa. Dan berbuat kebajikan, al-ihsan. Dan buat kebajikan mana buat baik. Maka berbuat kebajikan di sini khilaf juga pada mentafsirkan. Pada mana ihsan, pada mana buat kebajikan buat baik. Buat kebajikan buat baik. Setengah katanya buat kebajikan tu ialah menunaikan segala fardu-fardu. Setengah katanya dikehendaki dengan buat kebajikan ialah dalam bahasa, dalam ayat katanya ihsan, ialah menunaikan segala fardu-fardu. Maknanya apa-apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala kena buat ke semua. Tapi setengah katanya dikehendaki dengan ihsan. Ihsan tu yang ada sebut di dalam hadis Jibril. Yang mana Jibril tanya Nabi, mal ihsanu, apa dia ke ihsan? Mana hadis yang disebut, kalau kita ada belajar kitab Misbahul Munir tu, dia ada sebut di awal hadis. Nabi tanya, Jibril tanya Nabi, mal Islam? Nabi jawab katanya, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Dan juga Jibril ada tanya, apa dia di sana? Amal imanu. Nabi jawab kata, an tu'mina billahi wa rasulihi. Hingga akhir. Lepas tu Jibril tanya pulanya, mal ihsan? Apa iakah ihsan? Maka Nabi jawab katanya, anta'budallah ka'annaka tarahu wa in Nabi jawabnya gitu. Nabi jawab kata al-ihsan ialah anta'budallah, bahawa mengibadat oleh engkau akan Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kita nampak dia. Dikehendaki maka dua tafsir. Wal ihsan, Allah Ta'ala suruh juga dengan buat kebajikan. Maka di sini setengah kata dikehendaki dengan buat kebajikan tu ialah menunaikan fardu-fardu. Setengah katanya al-ihsan ialah al-ihsan ada sebut di dalam hadis Jibril, ialah pada jawab Nabi daripada pertanyaan Jibril kata mal ihsan, maka Nabi jawab kata anta'budallaha ka'annaka tarahu.
bahawa mengibadat mana dikarenakan dengan kebajikan, mengikut yang kedua katanya beribadat kepada Allah seolah-olah kita nampak dia. Fa innahu wa illam tarahu fa innahu yaraka, walaupun kita tak nampak dia pada wakilnya tapi dia sentiasa memandang kepada kita. Maka itu khilaf pada makna ihsan. Dan memberikan yang mempunyai qarabah, ita idzil qurbah, dan memberikan yang mempunyai qarabah, maknanya beri kepada orang-orang yang mempunyai qurbah, yang qarabat dengan kita. Kita buat baik dengan dia, kita hadiah, kita apa, bagi barang, bagi apa kepada mereka, orang yang berdekatan dengan kita. Sebab itulah datang pada setengah hadis bahwasanya sedekah yang paling afdalnya sedekah kepada kaum qarabat. Lebih afdal pada kita sedekah kepada orang luar. Dan menegah ia daripada fahsyak. Ini wa yanha 'anil fahsyak. Dan menegah ia daripada fahsyak. Apa maksud dengan fahsyak? Yakni zina. Dikandaki dengan fahsyak tu, fahsyak mana yang keji. Maka dikandaki dengan fahsyak di sini ialah zina. Dan mungkar atau wal mungkari, yakni mungkar tu barang yang ditegah daripada segala maksiat. Maknanya segala perkara yang ditegah oleh syarak. Dikarenakan mungkar tu segala perkara yang ditegahkan oleh syarak. Apa dia perkara yang ditegah oleh syarak? Daripada segala maksiat. Maksiat itulah perkara yang ditegahkan oleh syarak. Maksiat itulah ialah perkara yang ditegahkan oleh syarak. Innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Bahkan Tuhan larang daripada, Tuhan tidak suruh, bahkan Tuhan larang daripada fahsyak dan munkar. Jadi setiap-tiap perkara yang ditegah, yang dilarang oleh syarak, oleh Allah Ta'ala, dikatakan munkar kesemuanya. Sebab benda tu tak baik. Perkataan yang munkar, perkataan yang tak baik. Kalau perbuatan pun perbuatan yang munkar, yang tak baik. Katalah. Dan menzalimkan. Wal baghi, dan menzalim akan manusia. Itu setengah pada perkara yang Allah Ta'ala melarangkan, yang menzalimkan kepada orang. Mengajar ia, itu ya'izukum, mengajar ia bagi ajaran. Mengajar mana Allah Ta'ala bagi ajaran kepada kita. Mengajar ia, ya Allah, akan kamu, Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan kamu terima akan sekalian, menerima akan ajar sekalian kamu. Terima pengajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kita dapat terima akan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya mengajar ya Allah akan kamu, Tuhan tunjuk ajar kepada kita dengan dua perkara dengan secara ringkas tadi. Tuhan ajar kita, tunjuk ajar kepada kita, setengah daripadanya Allah Ta'ala suruh, setengah daripadanya Allah Ta'ala larang. Mengikut yang disebut di sini. Mengajar ia akan kamu, mengajar ia, Allah Ta'ala bagi pengajaran kepada kita apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tinggal. Sebab yang kita kena buat di sini ialah al-adli, al-ihsan, ita idzil qurba. Itu yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Mengajar ia Allah akan kamu, yakni pada suruh dan pada tinggal, dengan suruh dan menegah. Mengajar dengan secara suruh dan menegah. Jadi maknanya
Al-adli, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita buat. Al-ihsan, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita buat. Ita idil qurba, itu Allah Ta'ala perkara yang Allah Ta'ala ajarkan kita supaya kita buat. Dan sebahagiannya Allah Ta'ala ajarkan kita supaya kita tinggal. Dia larang. Mengajar kita, dia ajar kita supaya tinggal daripada al-fahsya, tinggal daripada al-munkar, tinggal daripada al-baghi. Allah Ta'ala ajarkan kita supaya kita tinggalkan zina, jangan buat. Allah Ta'ala ajarkan kita daripada buat segala maksiat-maksiat, dikatakan munkar. Dan Allah Ta'ala tunjuk ajar pada kita supaya kita jangan buat zalim ke orang. Maka sekiranya kalau kita dapat terimakan pengajaran Allah Ta'ala, apabila kita dengarkan bahawasanya kita dah tahu katanya Allah Ta'ala tunjuk ajar kepada kita apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tinggal, kita sepatut buat, kita sepatut tinggal. Sekiranya dapat dapat ikut akan ajaran Allah, mudah-mudahan kamu, yakni supaya adalah kamu terima ajar sekalian kamu. Jadi Allah Ta'ala cerita tu supaya kita dapat terima ajaran dia, apa yang dia larang kita buat, apa yang dia suruh kita buat, apa yang dia larang kita tinggal. Itu maksud dengan ayat katanya innallaha ya'muru bil 'adli. Ingat seterusnya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kamu itu meliharakan. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Setiap-tiap kamu, mana setiap-tiap orang kita ni yang memeliharakan, jadi pemerintah kesemuanya. Mesti kena mera'i kesemuanya. Yang memeliharakan. Setiap-tiap kita ni mesti ada meliharakan. Jadi meretahkan. Maknanya yang melihara tu mana yang menjagakan akan amanah orang dan yang bertanggungjawab dengan pekerjaan orang. Jadi maknanya setiap-tiap kita tu kena ada bertanggungjawab pada pekerjaan orang lain yang di bawah retahan kita. Walaupun bukan jadi pemerintah negeri sekalipun, maka tak kira lelaki perempuan, jadi setiap-tiap keseorangan itu mesti ada sifat melihara tu, ra'in tu ada di atas setiap-tiap orang. Dan tiap-tiap kamu ditanyakan dia daripada yang dipeliharaannya, yang dipeliharanya. Maka dengan sebab apabila kita setiap-tiap orang kita tu jadi yang memelihara, maka tiap-tiap kita ni akan ditanya di akhirat esok daripada peliharanya, maknanya kita tunai ke tak tunai akan peliharaan kita, akan tanggungjawab kita. Jadi maknanya setiap-tiap orang kita tu ada tanggungjawab terhadap orang yang orang di bawah kita. Maka akhirat esok tu akan ditanya pula, akan tanggungjawab itu adakah kita tunai ke tak tunai akan tanggungjawab itu. Itu dengan secara umum, itu dengan secara ijmal yang Nabi katanya. Setiap-tiap orang kita ni ada tanggungjawab dan setiap-tiap orang yang ada tanggungjawab itu akan ditanya di akhirat esok tentang tanggungan dia. Itu dengan secara ijmal. Maka di sini Allah Ta'ala Nabi nak tafsil pula. Siapa yang memelihara yang jadi ra'i tadi, bermula raja itu yang memelihara, yang bertanggungjawab dan ditanyakan dia pada rakyatnya. Raja yakni pemerintah negeri, raja yakni pemerintah, itu yang memelihara, yang bertanggungjawab pada pekerjaan rakyatnya, pada kemaslahatan rakyatnya. Dia tunai ke tidak perkara-perkara yang keperluan yang jadi maslahat untuk rakyatnya, selagi akan ditanya adakah dia tu tunai ke tidak tunai, akan kemaslahatan bagi rakyat-rakyatnya. Itu masalah raja.
dan laki-laki itu memeliharakan pada ahlinya. Seorang lelaki apabila ada berumah tangga, seorang lelaki apabila dia tu berumah tangga, mempunyai isteri, mempunyai anak cucu, maka dia pun jadi ra'i juga, jadi bertanggungjawab juga. Maka akan ditanyakan pada tanggungjawab dia pada ahli dia, pada anak isteri dia. Adakah dia menunaikan segala hak anak dia? Adakah dia tu menunaikan segala hak isterinya daripada nafkah? Akan ditanya, engkau nafkah ke tidak pada anak isteri engkau? Dan engkau buat baik pada pergaulan ke tidak dengan isteri engkau, dengan anak-anak engkau? Jadi maknanya tentang apabila berumah tangga, mestilah dia tu jadi pemerintah di dalam rumah tangga akan ditanya. Tunai ke tidak akan kewajipan dia. Hak isteri dia tunai ke tidak. Hak anak dia tunai ke tidak. Nafkah-nafkah tu tunai ke tidak. Pergaulan dengan isteri dengan anak tu adakah dengan secara baik ke tidak. Semuanya akan ditanya. Itu maknanya, dan lelaki itu memelihara pada ahlinya, yang memerintah pada ahlinya, dan ditanyakan dia pada orang lelaki daripada rakyatnya. Rakyat dia tu apa dia? Anak dia, isteri dia, sekadar rumah tangga dia tu tanyalah. Dan perempuan, yakni isteri orang pun, itu orang yang bertanggungjawab juga. Yang jadi isteri orang pun itu pun ada tanggungjawab dia juga, yang memeliharakan pada rumah suaminya. Maknanya tanggungjawab dia pada rumah suaminya, dan ditanyakan daripada rakyahnya, daripada retahan dia. Seperti tanya masalah kata dia mengelakkan tidak pada tadbir hijaan rumah, dan membelakan anak, dan buat kesiapan dan mengkhidmat kepada suami ke tidak. Jadi maknanya akan ditanya akan si isteri, adakah dia mentadbirkan suami ke tidak pada kerjaan rumah, dan bela ke tidak anak-anak dia tu, dia bela, dia jaga ke tidak, akan ditanya. Dan barang-barang dalam rumah tu dia biarkan ke tidak, dia jaga baik-baik ke tidak pada rumah tangga, rumah suami dia, itu pun ada bertanggungjawab juga. Yang jadi isteri pun ada bertanggungjawab terhadap rumah tangga bagi suaminya. Tanggungjawab cara dia, tapi nafkah tak wajib lah di atas dia, di atas isteri. Isteri tak wajib nafkah pada suami. Jadi pada tanggungjawab di atas seorang isteri, dengan kerjaan yang sepatut dengan dia kena buat, apa yang sepatut dia kena buat, dia kena buat. Dan khadam itu yang memeliharakan pada harta penghulunya. Dikandaki khadam tu hamba. Dikandaki dengan khadam tu hamba, dan juga masuk di dalam hukum hambanya orang qoli, orang yang orang bekerja. Mana qoli lah. Qoli terhadap tokek, begitu. Itu pun masuk juga. Masuk di bawah khadam juga. Khadam itu memeliharakan pada harta penghulunya. Maknanya orang yang jadi khadam itu bertanggungjawab pada harta penghulunya. Maknanya kuli bertanggungjawab pada urusan, pada kerjaan tokeknya. Akan ditanya. Dan ditanyakan dia daripada rakyahnya, daripada jagaan dia, daripada tanggungjawab dia. Kau jadi hamba orang tu, kau tunai ke tidak, kau sepenuh ke tidak berkhidmat pada penghulu. Engkau orang dapat gaji daripada tokek, engkau bekerja patut padan ke tidak dengan duit gaji yang tokek bagi. Itu akan bertanggungjawab, akan jadi tanggungjawab dia juga.
dan tiap-tiap kamu itu yang memelihara. Jadi pendek kata kesimpulannya, ini kesimpulan. Dan tiap-tiap kamu itu, tiap-tiap seorang kamu, walaupun jadi hamba, walaupun jadi kuli, walaupun jadi toke pun bertanggungjawab terhadap anak buah dia. Orang kerja dengan dia. Dan dia sepenuh ke tidak, dia tidak memberatkan mereka pada kerjaan. Gaji itu patut padan ke tidak dengan kerjaan yang dia suruh kuli dia buat, orang kerja dia buat. Orang bekerja pun bertanggungjawab terhadap tokennya. Maka setiap-tiap kita ni tanggungjawab. Bertanggungjawab. Walaupun mana-mana, tengoklah. Guru bertanggungjawab ke tidak terhadap muridnya. Murid bertanggungjawab ke tidak terhadap gurunya. Guru bertanggungjawab ke tidak kepada muridnya, sepenuh ke tidak bagi ajaran, bersungguh ke tidak pada nak bagi ajaran kepada muridnya. Murid pula bertanggungjawab terhadap gurunya. Adakah dia menghormat kepada guru? Adakah dia tu membesarkan kepada guru dan kepada lain-lain lagi? Katalah. Semuanya ada tanggungjawab. Kalau kita belakan binatang masalah, maka ada tanggungjawab kita terhadap binatang yang kita bela. Walaupun binatang tu tak ada tanggungjawab apalah dia. Tapi kita apabila kita belakan suatu binatang, maka jadilah kita ni bertanggungjawab kepada binatang yang kita belaan itu. Mesti bagi makan, mesti bagi minum dengan secara sepenuh. Jangan biarkan dia tu lapar dan dahaga. Semua. Jadi mana setiap-tiap orang kita tu ada jadi ra'i yang memeliharakan. Dan akan ditanya pada rakyatnya, pada peliharaan dia, pada jagaan dia, pada tanggungjawabnya. Tunai ke tidak. Jadi maknanya mulai daripada raja, mulai daripada raja sehingga sampai kepada hamba orang pun semuanya, tak kira kepada siapa. Di sini Nabi cerita kata semua tu ada bertanggungjawab ke semua. Tapi tanggungjawab tu atas nama suami lain daripada nama lain. Dia kalau balik rumah dia jadi suami. Masa dia bekerja dia jadi toke masalah. Maka bertanggungjawab atas nama masing-masing. Dia ni seorang pemerintah. Dalam tilik kepada dia tu pemerintah. Dia bertanggungjawab kepada segala rakyat jelata dia. Apabila dia balik ke rumah, dia atas nama suami pula, maka dia bertanggungjawab kepada anak isteri atas nama suami pula. Katalah, dia pada masa dia kerja jadi orang bekerja, dia bertanggungjawab dengan toke dia. Apabila dia balik rumah, dia jadi sebagai suami, maka tanggungjawab dia atas suami, atas nama suami pula. Macam-macam orang lah. Jadi maknanya setiap-tiap orang daripada orang kitanya tak terlepas daripada ada tanggungan, ada jawapan, ada melahirkan. Maka semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Dan sabda Nabi SAW. Dan sabda Nabi SAW. Tiada daripada raja yang memerintahkan segala pekerjaan muslimin. Kemudian tiada bersungguh-sungguh ia bagi mereka itu. Dan nasihat ia bagi mereka itu. Malaikat tiada masuk syurga ia serta mereka itu. Tiada daripada raja. Mana tidak ada seorang raja
Tiada daripada raja, maknanya mana-mana raja lah. Mana-mana raja sekalipun. Nah, memerintahkan segala pekerjaan muslimin. Dia tu ditanggungjawab di atas diri dia merintahkan segala pekerjaan orang Islam. Dia sebagai pemimpin bagi orang Islam. Dia dilatih sebagai pemimpin bagi orang Islam. Itu mana-mana raja yang dilatihkan dia sebagai pemerintah bagi kerajaan orang Islam, dia bertanggungjawab. Kemudian tiada bersungguh-sungguh dia jadi raja, dia orang memerintahkan kerajaan orang Islam, dia jadi pemerintah, tetapi tiada bersungguh-sungguh ia bagi mereka itu, bagi orang muslimin, bagi muslimin. Tiada bersungguh-sungguh. Maknanya dia tak bersungguh pada nak jagakan maslahat orang muslimin. Dia nak senang cara dia saja. Duduk tu untuk nak dapat kesenangan untuk diri dia, penting kepada kesenangan diri, keselesaan diri sendiri. Dia tak fikir rakyat tu susah ke tidak susah. Dia tak fikir. Dia tak bersungguh-sungguh untuk nak dapatkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Dan nasihat, maknanya tiada bertujuan baik bagi mereka itu. Nasihat mana bertujuan baik bagi mereka itu, bagi orang muslimin. Dia tak nasihat, dia tidak bertujuan baik dengan orang muslimin. Dan sepatutnya kena begitu. Maka apa akibat mereka? Malaikat tak jadi begitu, malaikat tiada masuk syurga ia raja serta mereka itu serta orang muslimin. Jadi orang lain, orang muslimin yang rakyat-rakyat dia tu dapat masuk syurga, dia tak dapat masuk syurga. Dia tak dapat masuk syurga. Tak dapat masuk syurga tu maknanya tak dapat masuk syurga bersama dengan orang-orang yang awal masuk syurga. Jadi maknanya orang lain terus kepada syurga, dia pergi ke neraka lebih dahulu. Maknanya tak dapat masuk syurga bersama dengan orang awal masuk syurga. Orang lain tu terus kepada neraka, terus kepada syurga, terus pada syurga, lepas sirat terus kepada syurga. Dia lepas pada sirat tak lepas, jatuh ke dalam neraka. Maknanya begitu. Maknanya bukan tak boleh masuk, betul-betul tak boleh masuk. Bukan katanya semua neraka tetap dan neraka, bukan. Sebab dia pun raja yang sifatnya begitu tadi pun orang mukmin juga, dengan sebab berdosanya, dengan sebab tidak bersungguh-sungguh dia pada maslahatan orang Islam dan tidak bertujuan baik kepada rakyat dia, maka salahlah dia, berdosalah dia. Maka dengan sebab dia salah dan dia berdosa, maka tak dapat masuk syurga awal-awal bersama orang yang masuk syurga dengan keadaan itu masuk syurga awal-awal. Maknanya dia tu mesti ke neraka lebih dulu. Begitu. Itu maknanya tiada dapat masuk syurga. Jadi maknanya apabila rakyat dia yang soleh-soleh masuk syurga, dia tak dapat masuk syurga lagi. Dia akan pergi ke neraka dulu. Mana begitu. Artinya kekal di dalam neraka, tak masuk sampai ke bila-bila. Tak masuk syurga sampai ke bila-bila. Itu kalau orang katanya tak masuk syurga, tak masuk langsung. Kalau tak masuk langsung tu dengan makna dia menghalalkan benda yang haram. Mengharamkan benda yang halal. Dengan makna kalau dia katanya tak wajib, dia bersungguh pada kemaslahatan rakyat dia, tak wajib dia jaga kebaikan bagi rakyat dia, tak wajib bertujuan baik, buat baik dengan rakyat. Kalau kata begitu jadi kufur, maka kekal dalam neraka, tak masuk syurga juga. Artinya tak masuk syurga tu tak masuk syurga bersama orang yang masuk syurga yang awal-awal. Jadi rakyat dapat masuk syurga, dia tak boleh masuk lagi, pergi ke neraka dahulu. Sebab itulah kalau dilatihkan siapa-siapa saja jadi pemerintah, yang maka mestilah sepenuhkan tanggungjawab dia, bertujuan baik kepada rakyat dia, kena bersungguh-sungguh untuk nak tarikkan kemaslahatan bagi rakyat dia. Apabila kemaslahatan apa yang jadi maslahatan bagi rakyat dia, dia kena buat. Kena buat jalan, kena buat titian,
kena jaga keselamatan, banyaklah benda-benda yang orang pemerintah yang wajib dia kena buat untuk jadi maslahatan bagi rakyat dia, apa keperluan. Nah, kalau kemarau nak bagi dapat air macam mana, kalau putus makanan nak dapatkan makanan nak buat macam mana, mesti dia bersungguh-sungguh pada menghasilkan maslahat bagi rakyat dia. Jadi maknanya jadi pemerintah, jadi raja tu bukan dia senang lah. Bukan dia tanggungjawab, bukan senang dengan sebab peringkat dia begitu, bukan. Kalau kiranya penat, sebab tu orang rajanya kena ada menteri-menteri apa pula. Sebab kerjaan dia tu, tanggungan di atas diri dia tu banyak. Banyak serta luas. Begitulah. Dan berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pada suatu hari dulu Nabi pernah berdoa dengan doa ini. Walaupun perkataan tu perkataan doa Nabi, tapi boleh ambil faham daripada makna perkataan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak menjadikan pengajaran bagi kita. Jadi suatu hari itu Nabi berdoa dengan katanya, Tuhanku, barang siapa diperintahkan dia daripada kerjaan umatku akan sesuatu. Barang siapa saja diperintahkan, dilatih jadi pemerintah, pengarah. Dilatihkan jadi pemerintah, jadi pengarah pada kerjaan umat aku akan suatu. Tak kira tak nanti jadi raja, dilatihkan dia jadi nazir masjid, dilatihkan dia jadi ketua kampung, dilatihkan dia jadi pengurusi masjid, pengurusi kampung, ataunya bahagian mana-mana dalam bahagian-bahagian kerjaan yang bersangkutan dengan maslahat orang ramai, tak mesti raja lah, siapa-siapa saja dilatih jadi pemerintah yang bertanggungjawab dengan pekerjaan orang-orang Islam daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kira perintahan tanggungjawab tu dengan secara keseluruhan seperti raja, atau dengan secara tak keseluruhan seperti dalam kampung, dialah dilatih sebagai jadi pengurusi kampung, pengurusi masjid dan sebagainya. Itu maksudnya barang siapa diperintahkan dia, dilatih jadi pemerintah, pengarah, pengurusi daripada kerjaan umatku akan sesuatu. Tak kira suatu mana-mana sekali, urusan masjid ke, urusan masjid ke, urusan kampung ke, urusan mana-mana sekalipun, sekiranya kalau ada bersangkutan dengan umat-umat Islam, dengan secara luas ke, dengan secara tak luas, maka memberati ia atas mereka itu. Apabila dilatihkan dia jadi pemerintah, jadi bertanggungjawab di atas kerjaan, maka memberati, buat jadi berat, menyusah ia atas mereka itu, atas umat. Apabila dia naik jadi pemerintah, jadi pengurus, maka dia buat menyusah kepada umat Nabi Muhammad. Dia tidak membahagiakan akan kerjaan itu, akan umat Nabi Muhammad. Dia menyusahkan akan umat Nabi Muhammad. Dia jadi pengurusi kampung, dia menyusahkan orang kampung. Dia jadi pengurusi masjid, dia menyusahkan orang datang nak solat di masjid. Buat jadi susah di atas orang-orang. Maka Nabi doanya, maka payah olehmu atasnya. Maka Nabi minta bagi Allah Ta'ala bagi kepayahan segala urusan dia. Minta Allah Ta'ala jadi payah. Buat tu jadi susah payah, nak buat ni jadi susah payah. Itu Nabi doanya. Kalau jadi pemerintah, jadi pengurus, sekiranya buat jadi susah payah di atas orang, maka masuk dalam doa Nabi, kata minta Allah Ta'ala jadi payah kepada dia. Segala urusan dia tu dipayahkan, tak dipermudahkan.
Segala urusan dia jadi payah. Nak buat tu jadi susah payah, nak buat ni jadi susah payah. Sebab apa? Sebab dia menyusahkan orang. Maka ini yang masuk dari kata jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa, balasan yang bermuafakat. Jazaa'an wifaqa. Apa maksud jazaa'an wifaqa? Balas yang muafakat dengan kesalahan. Balasan dia dengan sebab dia menyusahkan orang, maka balasan Allah Ta'ala balas kepada dia menyusahkan segala urusan dia. Dia menyusahkan urusan orang, maka Allah Ta'ala menyusahkan urusan dia juga. Itu sebagaimana kata jazaa'an wifaqah. Sebagai balasan yang muafakat, berkebetulan. Menyusahkan orang, Allah Ta'ala menyusahkan dia. Menyenangkan orang, Allah Ta'ala memudahkan orang, Allah Ta'ala memudahkan dia. Dan barang siapa diperintahkan daripada kerjaan umatku akan sesuatu. Dan mana-mana orang pula dilatih dia jadi pemerintah, jadi pengurus pada kerjaan umat Nabi Muhammad, suatu urusan, maka berlemah lembut ia atas mereka itu. Dia berlemah lembut dengan rakyat dia. Kalau pengurusi kampung, dia berlemah lembut dengan rakyat kampung dia. Kalau dia pengurusi masjid, dia lemah lembut dengan orang yang datang kepada untuk nak solat ke masjid. Dia buat program, buat apa, jadi kemudahan orang nak selesa lah, orang nak datang solat kepada masjid. Jadi mana berlemah lembut, dia buat baik. Jadi orang tu suka, orang tu dapat kesenangan, kemudahan dengan sebab dia naik jadi pemerintah, dengan sebab dia jadi pengurus. Maka sekiranya siapa-siapa saja dilatih jadi pemerintah mana-mana kerjaan, dengan sebab dia naik jadi pemerintah tu dia berlemah lembut, orang jadi senang, orang jadi selesa, jadi mudah dengan sebab dia naik jadi pemerintah. Maka apa yang Nabi berdoa kepada dia, maka lemah lembut olehmu dengan dia. Minta Allah Ta'ala lemah lembut dengan orang tu. Lemah lembut tu maknanya setengah daripadanya mudahkan urusan. Jadi maknanya seperti kata tadi, jazaa'an wifaqah. Balasan yang bermuafakat. Maknanya buat mudah, bagi kemudahan kepada orang, Allah Ta'ala akan bagi mudah kepada dia. Buat lemah lembut dengan orang, Allah Ta'ala bagi orang tu berlemah lembut dengan dia. Menyenangkan kerjaan orang lain, Allah Ta'ala menyenangkan kepada kita. Memudahkan kerjaan orang lain, Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Dan bersabda ia Nabi SAW, bahwasanya segala orang yang adil mereka itu di sisi Allah Ta'ala atas beberapa mimbar daripada nur, mereka itulah yang adil mereka itu pada hukum mereka itu dan pada ahli mereka itu dan pada barang yang direntahkan mereka itu. Maka ini sebuah hadis lagi pula sabda Nabi SAW, bahawa segala orang yang adil mereka itu, adil pada retahan dia. Retahan umum ke, retahan khas ke, tak kira lah. Dia tu yang adil pada kerjaan dia, pada meretahan dia, maka mereka itu diisi Allah atas beberapa mimbar daripada nur. Maka orang tu Allah Ta'ala tinggikan dia duduk di atas mimbar daripada nur. Mereka itulah orang adil. Mereka itu pada hukum, kalau dilatihkan jadi hakim, jadi qadhi, mereka adil pada hukumannya. Jadi hakim, hukum adil pada hakim. Jadi pemerintah adil pada retahan dia. Dan pada ahli mereka itu. Dan adil pada ahli, pada keluarga dia. Pada anak isteri dia tu adil. Kalau beristeri dua masalah, dia adil antara isteri satu dengan isteri dua. Kalau anak tu ramai, maka segala anak dia tu dia adil, tak pilih kasih kepada mana-mana di antara satu-satu dengan anak dia. Kalau latih jadi hukum, jadi hakim, dia adil pada hukuman dia. Kalau jadi suami, jadi bapa, maka adil pada anak-anak, adil pada isteri.
dan pada barang yang direntahkan mereka itu, dan pada segala perkara yang direntahkan, yang dia uruskan semua, buat dengan secara adil, betul benar. Maka orang ni Allah Ta'ala angkat dia duduk di atas mimbar yang mimbar daripada nur Allah Ta'ala. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang mana mereka. Kita akhir di situ. Maka untuk panggal ini, untuk kitab ni saya minta akhir pada hari ini saja. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, insyaAllah kita akan sambung lagi pada lepas bulan Ramadan. InsyaAllah. Untuk pengajian kita belum puasanya, maka minta tamatkan kitab ini pada hari ini. Untuk sekadar itu saja. Sekadar itu saja. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'unuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faraddana alaina wa aftahjidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapa. Bulan puasa tak datang. InsyaAllah ada. Ada ya? Oh, insyaAllah. Dah. Assalamualaikum Bapa, terima kasih. Sama-sama. Tarik tak dapat lagi. Belum dapat tarik lagi, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.